Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, cikgu perkenalkan diri cikgu semula. Cikgu nama cikgu, Cikgu Hanani. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita mulakan dengan surah ayat penenang hati dulu. Okay. Jadi sebelum kita mulakan kelas, dekat sini cikgu nak tanya, ada tak, sebab cikgu tengok dekat senarai chat buat masa ni, ada yang cikgu dah kenal, okay, cikgu takut cikgu terlepas pandang. Ada tak sesiapa yang baru lagi di sini, yang baru masuk untuk bulan 6? Boleh type dekat chat. Okay, Syira, okay lagi, Hazimi, okay lagi, Iman Zikri. Okay, ramai juga. Okay. Lagi siapa lagi? Cikgu nak tengok sekejap senarai nama. Okay. Okay, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 4 iaitu sistem persekutuan. Okay. Okay, jadi sebelum cikgu nak mulakan kelas, cikgu nak tanya, masing-masing dekat sekolah dah belajar sampai bab berapa? Diana, Wajihah, Hazimi, Iman, Syira, bab 5.2. Okay. Ain, Azmi. Baru cikgu nampak Azmi. Okay, bab Sabrina bab 4.1. Okay. Kelaku 5.1. Bab 7. Okay, dah sampai bab 7, dah sampai bab 7 dah. Okay. Azmi dah sampai mana dah Azmi belajar dekat sekolah? Akmal. Assalamualaikum Akmal. Siapa lagi ada ni? Aswa Insyira, Amma, dan lagi cikgu boleh tegur. Hana, Husna Yamin. Okay. Bab 5 ada yang bab 6. Bab 5, bab 7.2. Okay, bab 7. Okay, bab 5.3. Okay. Jadi cikgu tengok masing-masing dah ke hadapan dah memang dah ke hadapan. Farhana Balkis, cikgu kalau mula dari bab 1 boleh ke? Ya. Ada yang masing-masing nak bab 1, nak mula dari bab 1 ke? Yang bukan topik bab 1. Cikgu tanya dulu. Bab kedaulatan negara. Okay, Farhana Balkis. Nanti dari bab 1 nanti cikgu akan susun semula. Okay. Okay. Untuk minggu ni kita belajar dulu bab 4. Nanti bab 1 nanti cikgu akan susun semula. Mungkin dalam bulan 7 nanti. Boleh Farhana Balkis? Okay, sebab ada ramai dalam ni pelajar-pelajar cikgu. Ada yang memang dah kelas kritikal sebelum ni dengan cikgu. Mereka dah belajar bab 2, bab 3 dan sekarang bab 4. Okay. Jadi cikgu rasa cikgu nak teruskan dulu ke bab 4. Dan hari tu kalau cikgu tak silap, cikgu ada buat study untuk bab 1 semula. Okay, tak apa, tapi nanti cikgu tapi tak apa Farhana Balkis, nanti cikgu akan susun semula. Cikgu akan susun semula untuk bab 1. Okay, Farhana Balkis boleh? Okay.
Okay, jadi semua dah bersedia untuk bab 4 bab sistem persekutuan. Jadi cikgu harap kamu semua dah bersedia. Okay. Kita buka muka surat buku sejarah iaitu muka surat 66 buku teks. Kita pergi ke bab 4.1 latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Okay. Okay, cikgu nak tanya dulu, semua dah print belum modul yang cikgu bagi? Link yang cikgu berikan? Okay, dah. Okay. Jadi cikgu harap kamu semua sudah print. Okay. Nanti ada soalan tu kemungkinan pada akhir kelas dalam 15 minit terakhir atau setengah jam, cikgu akan minta kamu jawab sedikit soalan. Yang untuk soalan bahagian K-part drill tu untuk hari Ahad nanti. Okay. Kemungkinan cikgu akan minta kamu jawab modul sikit lah untuk setengah jam terakhir hari ni untuk kelas. Okay, Zafwan belum. Okay, tak apa. Sesiapa yang masih belum print modul lagi, cikgu akan share, cikgu akan bagi link ataupun kalau kamu ada link, kamu boleh buka di tab screen kamu. Nanti kamu sediakan kertas kosong atau buku kosong. Okay. Oh, tak dapat link. Baru kelas first. Okay. Sekejap ya. Cikgu dapatkan link sekejap. Okay, di sini cikgu bagi link. Ini link untuk minggu 1. Siapa yang masih belum dapat link untuk modul. Ini gaya ini untuk minggu 2. Okay, jadi dalam modul yang cikgu bagi tu ada sedikit latihan. Okay, ada sedikit latihan dalam mengenai soalan struktur dan soalan esei. Buat masa ni cikgu akan fokuskan dulu kepada soalan struktur dan soalan esei, kemudian baru soalan objektif. Okay, sebab untuk meningkatkan kemahiran kamu dalam bahagian struktur dan soalan esei. Okay, jadi ni untuk cikgu dah share, ni untuk minggu 1 dan minggu 2. Okay. Jadi kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, bagi sesiapa yang baru masuk, kamu semua buka muka surat 66, buka muka surat buku teks iaitu muka surat 66. Kita akan belajar mengenai bab 4 sistem persekutuan. Okay, minggu ni kita akan belajar 4.1 latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Okay, kita tengok pendahuluannya apa yang dikatakan dalam buku teks. Okay, Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Okay, persekutuan ini merujuk kepada penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara
bersekutu. Okey, di mana persekutuan ni kalau kita tengok semua ni dalam satu persekutuan tu disatukan 13 buah negeri. Okey. Jadi antara unsur penting dalam sebuah negara persekutuan termasuklah wujudnya kerajaan persekutuan iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri serta pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okey, dalam persekutuan bukan setakat kerajaan pusat sahaja yang memegang kuasa. Okey, tetapi ada juga kerajaan negeri. Okey, apabila adanya sistem persekutuan, bermulanya adanya pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Okay, di mana kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan ada kuasanya tersendiri, manakala kerajaan negeri pula ada kuasanya tersendiri. Jikalau biasanya kalau kerajaan negeri, contohnya ada bidang-bidang kuasa yang tersendiri seperti dalam bidang tanah, hal berkaitan dengan tanah, yang itu berkaitan dengan kerajaan negeri. Okay, kuasa yang berkaitan dengan tanah tu kerajaan pusat tak boleh masuk campur, okay, ataupun dinamakan sebagai kuasa autonomi. Kuasa autonomi ni bermaksud kuasa yang kerajaan negeri ada tu sesiapa pun tak boleh masuk campur, tak boleh nak kacau lah, okay, termasuk juga kerajaan pusat. Okay, kecuali kalau ada sebarang yang kerajaan negeri tu buat yang melanggar perlembagaan persekutuan, maka kerajaan persekutuan akan masuk campur. Okey. Okey. Semua faham tak apa yang cikgu cuba terangkan untuk mengenai permulaan persekutuan? Semua okey tak? Okey. Okay, jadi kita tengok pada pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Okay, jadi sistem persekutuan di negara kita mempunyai latar belakang sejarah tersendiri, iaitu bermula pada tahun 1896 hingga tahun 1963. Okey, kita tengok pada persekutuan 1896. Okey, persekutuan 1896 ni berikutan perluasan pengaruh British, sebuah persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri Melayu ditubuhkan berdasarkan perjanjian persekutuan 1895. Okay, persekutuan berbuat kuasa pada tahun 1896 dan dikenali sebagai NNMB ataupun Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Okey, cikgu tanya semula, negeri-negeri apa yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu Bersekutu? Ada 4 buah negeri, betul tak? Okay, siapa nak jawab? Siapa yang ingat lagi? Negeri apa yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu Bersekutu? Negeri mana? Tak Puan? Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Okey, betul. Okey, Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, betul lah Miss Iskandar. Salah satu ni daripada Negeri Sembilan. Okey. Okey. Jadi apa faktor sebenarnya negeri-negeri Melayu Bersekutu ni ditubuhkan? Sebab apa? Pada masa tu kerajaan British dia nak kuasai tanah Melayu, okey. Tapi dia mulakan dengan negeri-negeri yang tertentu sahaja pada masa tu. Okey, dan pada masa tu ada negeri Pahang ada masalah kewangan. Okey, jadi pada masa tu pihak British dia nak menguasai negeri Pahang sebab mereka menganggap negeri Pahang ni ada banyak sumber semula jadi macam sumber biji timah, sumber getah yang mereka boleh kuasai. Selain daripada tu, mereka juga ingatkan kedudukan Pahang ni strategik. Tetapi sebenarnya tak pun. Pahang ni tak ada pun tak ada pun yang sumber-sumber yang mereka nak. Contohnya biji timah, getah, negeri Pahang tak ada. Dan negeri Pahang juga sangat suka untuk dihubungi dari laut. Okay, jadi pada masa tu British macam rasa macam Pahang ni sebenarnya tak memberi faedah sangat kepada mereka. Tapi mereka tetap nak menguasai Pahang. Sebab apa? Mereka tak nak beri kuasa lain menguasai tanah Melayu seperti Jerman, England pada masa tu. Okay. Jadi pada masa tu Pahang mempunyai masalah kewangan yang sangat berat.
Jadi pada masa tu British meminta bantuan kewangan daripada negeri-negeri Selat. Tapi disebabkan masalah kewangan yang Pahang ada ni, ada terdapat besar sangat jumlahnya, sampaikan negeri-negeri Selat sampai cakap mereka tak dapat dah tanggung ataupun memberi pinjaman wang kepada negeri Pahang untuk menyelesaikan hutang yang negeri tu ada. Okay. Jadi sebab itulah pihak British menubuhkan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Mereka meminta tanda tangan perjanjian daripada 3 sultan yang lain, iaitu Negeri Selangor, Perak dan juga Negeri Sembilan untuk membantu negeri Pahang menyelesaikan hutang mereka. Jadi sebab itulah wujudnya negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okay. Selain daripada masalah kewangan Pahang, selain daripada faktor yang lain, Persekutuan 1896 ni kelemahan sistem presiden. Walaupun sistem presiden pada masa tu ada, tapi sistem presiden ni tak berapa kuat. Jadi sebab itulah pihak British menubuhkan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Selain daripada itu juga mereka hendak menyelaras dan menstrukturkan semula pentadbiran, dengan menggantikan sistem residen kepada sistem general. Kalau kamu tengok pada perenggan seterusnya, persekutuan tersebut tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Pada masa itu belum lagi ada agihan khas, ada pembahagian kuasa. Pada masa itu belum ada lagi. Sebab apa? Sebab pada masa tu keputusan pentadbiran banyak dilakukan oleh Presiden Jeneral di Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Disebabkan banyak keputusan Residen Jeneral pada masa tu, sultan-sultan pada masa tu tak boleh membuat keputusan banyak lah. Maksudnya kuasa raja semakin menurun pada masa tu. Kuasa raja tidak ada. Hampir tidak ada lah. Pada masa tu sultan hampir tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran kecuali dalam hal ihwal agama Islam sahaja. Dan sultan hanya boleh meluluskan rang undang-undang yang disetujui oleh Presiden Jeneral sahaja. Kuasanya terhad kepada itu sahaja. Okay. Jadi sebab itulah pada Persekutuan 1896 ni, pada masa tu masih belum ada agihan lagi sebab kuasa kebanyakannya masih berada di bawah pihak British. Tapi pada masa tu ada dah Persekutuan 1896, iaitu negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okay. Semua faham tak apa yang cikgu cuba terangkan? Faham. Okay, ada nak tanya setakat ni sebelum cikgu nak tulis nota dekat depan? Okay, kalau apa nak tanya boleh tanya dekat chat ataupun cakap melalui audio. Okay, cikgu nak tulis nota dekat depan. Okay, kamu semua boleh keluarkan nota ataupun buku kosong untuk tulis nota dekat depan. Okay, kalau ada sesiapa yang tak nampak dekat skrin ataupun kurang jelas boleh beritahu dekat chat.
Jadi kalau sesiapa yang nasihat salin boleh beritahu cikgu. Sebab cikgu nak padam, cikgu nak tulis untuk bahagian persekutuan 1896. Okay. Okey, semua dah siap? Okay, kalau semua dah siap, cikgu nak padam dulu. Cikgu yang unsur penting belum. Apa dia? Unsur penting Belum belum. lagi. Okey. Kalau sesiapa yang dah siap, cikgu minta kamu type dalam chat. Okay, sebab cikgu nak tengok berapa orang dah siap. Okay, macam Adib, Sabrina, Amir, Iskandar dah siap salin. Okay, Hasbida. Okey, Farna Balkis, okey dah, okey boleh. Okey, dah. Okey, sebab semua dah habis salin, okey jadi cikgu nak padam.
Jadi siapa yang dah siap boleh beritahu dekat chat. Okay, cikgu nak sambung sekejap lagi. Okay, Adik dengan Syabilisma dah siap. Okay, kita kawan yang lain. Cikgu selepas kerajaan negeri tu apa ya? Masih belum berlaku. Selepas kerajaan negeri, okay, masih belum berlaku. Okay, semua cikgu ada. Okay, Amir Iskandar dan Amir Iskandar. Okay. Okay, kamu sambung di bawah. Dua nota kamu ni masih di bawah persekutuan 1866. Okay, nota seterusnya cikgu tulis nota tambahan. Okay, faktor yang cikgu sebut tadi. Ini sebagai pengetahuan tambahan kamu saja. Sebab kalau sebab cikgu nak terangkan antara cikgu nak terangkan kaitan antara faktor dengan macam mana boleh terjadinya persekutuan 1896 supaya kamu boleh clear.
Maaf, cikgu silap tadi. Presiden. Okay, semua dah habis salin ke? Okay, Kela pun dah. Okay, Syabilisma dah. Isma dah, Jana dah. Okay. Jadi cikgu sikit mengenai kelemahan sistem residen. Okay, jadi sebelum ni antara sistem residen dengan sistem general, sistem mana yang kurang mempunyai kuasa terhadap tanah Melayu? Residen ke general? Sebelum ni kita ada belajar, betul tak? Kamu ataupun kamu semua dah belajar di sekolah. Okay. Sebelum ni ada kuasa general dan juga kuasa sistem residen. Dia ke sistem residen. Sistem residen tu dia ada banyak kuasa ke dia ada sikit kuasa saja hakim? Residen ada banyak. Dia ke residen ada banyak. General yang ada banyak. Betul tak? Okay. Okay. Residen ni dia ada had dia. Okay. Tapi kalau general dia dah peringkat ke pembesar pentadbiran. Okay. Sebab itulah general ni, sebab itulah British nak menggantikan sistem residen yang ada. Sebab sistem residen ni yang ada tak cukup untuk menguasai tanah Melayu, terutama negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay, sebab itulah antara faktornya kelemahan sistem residen digantikan dengan sistem general. Mana sistem general ni mempunyai kuasa sepenuhnya, hampir sepenuhnya dalam pentadbiran tanah Melayu kecuali hal ihwal agama Islam. Okay, pada masa tu hal ihwal agama Islam berjaya dikekalkan bawah kuasa raja-raja Melayu. Okay. Jadi antara residen dengan general, residen yang sikit, general yang mempunyai kuasa sepenuhnya. Okay, sebab general ni pangkatnya sama dengan pembesar istana ataupun penasihat raja. Okay, kalau residen ni dia bawah lagi. Okay, jadi residen ni kuasa dia sedikit, hanya sedikit berbanding dengan kuasa general. Okay. Kamu boleh tengok gambar dekat bawah tu, Raja-Raja Melayu yang menandatangani Perjanjian Persekutuan 1895. Sultan Idris dari Perak, Sultan Abdul Samad dari Selangor, Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah dari Pahang, Tuanku Muhammad Ibni Tuanku Antam dari Negeri Sembilan. Okay, jadi keempat raja ni mereka menandatangani perjanjian pada Persekutuan 1895 untuk membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay, itulah persekutuan pada tahun 1896. Okay. Okay, jadi kita pergi ke Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927 pula. Okay, pada masa ni Majlis Mesyuarat pada 1927 ni diskursus semula ataupun diselenggarakan semula, disusun semula, okay, pada tahun 1927 untuk memperkemas tadbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Okay, pada masa ni tujuan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927 ni ditubuhkan adalah untuk menyelesaikan masalah perundangan, okay, masalah perundangan atau masalah yang berkaitan dengan undang-undang. Okay. Jadi pada masa tu pihak British merasakan undang-undang di sistem perundangan di tanah Melayu tidak ada something wrong lah. Ada maksudnya
ada yang mereka tidak berkenan. Sebab itulah adanya Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Okay, di mana pihak British merasakan mereka tidak dapat menguasai lagi sepenuhnya tanah Melayu dari segi perundangan. Sebab itulah ada persekuturan semula pada 1927. Okay, jadi Raja-Raja Melayu, kalau kamu tengok gambar dekat bawah, Raja-Raja Melayu dan pembesar bergambar selepas menandatangani perjanjian persekuturan semula Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Okay, pada masa ni, pada tahun 1896, 1927 masih ada lagi campur tangan hampir sepenuhnya dari pihak British. Okay, pada masa ni tanah Melayu masih belum boleh berdiri sendiri. Okay, jadi kalau kamu perasan 1896, 1927 ni pada masa pihak British sedang galak menguasai, mereka hendak mencari tanah-tanah, mencari tanah-tanah ataupun negeri-negeri yang mereka boleh sasarkan untuk kuasai tanah Melayu pada masa itu. Okay. Jadi kita nak tahu nota sikit mengenai Majlis Mesyuarat.
Jadi kalau kamu semua dah siap, macam biasa boleh type dalam chat. Okay, Hidayah dah siap. Okay, yang lain. Okay, dah. Okay. Kalau semua dah siap, okay, kita terus ke poin yang seterusnya, bahagian seterusnya iaitu Kesatuan Malaya 1946 ataupun Malayan Union. Okay. Malayan Union ni ditubuhkan pada tarikh bila? Okay, pada 1 April 1946. Okay. Bila kamu kalau ingat April Fool, 1 April tu, itulah tarikh penubuhan Malayan Union. Okay. Jadi kita tengok pada poin yang pertama, pada tahun 1946, British berusaha untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka untuk membentuk sebuah kerajaan berbentuk kesatuan yang dinamakan Kesatuan Malaya 1946 atau Malayan Union. Okey. Pada masa ni Malayan Union ni merupakan salah satu usaha British untuk menjadikan tanah Melayu daripada status tanah naungan kepada tanah jajahan. Okey. Itu sebagai salah satu langkah mereka untuk menguasai tanah Melayu, untuk menjajah tanah Melayu. Okey. Okay, jadi pada masa tu British memang berusaha untuk menyatukan pentadbiran, okay, semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka dengan mendapatkan tanda tangan setiap sultan atau raja di semua negeri-negeri Melayu. Okay, pada masa tu memang hampir ke semua rasanya semua raja Melayu, sultan-sultan memang pada mulanya tidak bersetuju untuk menandatangani perjanjian Tanah Melayu Union sebab memang banyak keburukan, kesan buruk yang mereka nampak terhadap negeri-negeri yang mereka perintah terhadap tanah Melayu. Okay, tapi pada masa tu British menggunakan trik, okay, di mana mereka mengukut sultan-sultan jikalau mereka tidak menandatangani Malayan Union, mereka yang tidak menandatangani ini akan diturunkan tahta pada masa itu. Okay, jadi pada masa itu Raja-Raja Melayu terpaksa menandatangani Malayan Union, perjanjian Malayan Union. Okay, pada masa itu memang Raja-Raja Melayu memang semuanya memang bijak-bijak. Okay, orang Melayu yang bijak. Okay, jadi disebabkan itulah mereka dah berfikir secara mendalam dengan dinasihati oleh para penasihat, para pembesar raja. Okay, sebab tu pada masa tu mereka terpaksa juga menandatangani Malayan Union. Okay, tapi Malayan Union ni tidak bertahan lama sebab Raja-Raja Melayu berusaha menentang penubuhan Malayan Union ni dan juga pembesar-pembesar rakyat-rakyat sekali bersatu, okay, untuk menentang Malayan Union. Okay, jadi kita tengok yang kedua, konsep kesatuan yang diperkenalkan di bawah Malayan Union ini turut membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Gabena British. Inilah salah satu unsur, salah satu tujuan British untuk menubuhkan Malayan Union, untuk memperkuatkan lagi kuasa mereka, untuk membesarkan, meluaskan lagi kuasa mereka. Mereka nak membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Gabena British. Okay. Jadi pada masa itu Malayan Union dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad dan gagal diteruskan setelah mendapat bantahan daripada
Raja-raja Melayu dan orang Melayu. Pada masa tu memang Raja-raja Melayu, orang Melayu, pembesar Melayu memang menentang sekeras-kerasnya. Mereka melakukan apa sahaja untuk menghalang pelaksanaan Malayan Union, untuk menghalang Malayan Union diteruskan. Okay, sebab pada masa tu kesan Malayan Union ni di mana antara kesannya kuasa-kuasa raja, kuasa-kuasa raja ditidakkanlah, dinafikan. Hampir tak ada lah pada masa tu kecuali hal berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Jadi selain daripada itu, hak kewarganegaraan juga tak ada. Okay? Hak kewarganegaraan, hak keistimewaan orang Melayu pada masa tu memang tak ada dalam Melayu ni. Sebab dalam Melayu ni ada prinsip jus soli di mana hak kewarganegaraan diberikan pada semua yang menetap di tanah Melayu, termasuk pendatang asing yang datang sebagai pekerja, pekerja-pekerja imigran orang kata. Pada masa tu juga diberikan hak kewarganegaraan dengan mudah. Itu antara keburukan Malayan Union yang ada. Jadi pada masa tu memang banyak kesan buruk Malayan Union terhadap tanah Melayu. Sebab itulah Raja-Raja Melayu dan orang Melayu menentang. Okay. Okay, semua faham tak mengenai apa yang cikgu terangkan mengenai Majlis Mesyuarat Persekutuan nombor 7 tadi dan juga Malayan Union yang cikgu terangkan baru sahaja tadi? Ada pertanyaan untuk berkaitan dengan kedua-dua ni dulu? Okay, kalau ada yang tak faham ataupun nak keterangan lebih lanjut boleh terangkan ataupun tanya dekat laman chat, komen. Okay. Cikgu nak tulis dekat depan untuk nota. Sambung.
Okay. RRM tu Raja-Raja Melayu ya. Cikgu singkatkan. Okay, siapa yang dah siap macam biasa, boleh beritahu dekat chat. Okay, Syabri Bisma dah siap, ada dah siap, ketemu yang lain. Okay, Afrina Dayana dah siap. Okay, yang lain dulu. Okay, dah siap. Terima kasih cikgu nak padam. So cikgu nak tambah sedikit data mengenai kesan Malayan Union terhadap tanah Melayu. Okay, ini nota tambahan.
Macam mana kalau orang-orang Melayu dari segi apa? Orang-orang Melayu kerugian, bilang hak keistimewaan. Okay, jadi kebiasaannya, okay, nanti apabila pihak British dah mula menguasai tanah Melayu, segala tanah, okay, sumber-sumber yang mereka ada, contohnya hasil tanian, hasil tanaman, termasuk biji timah, getah, semuanya akan menjadi milik British. Okay, sebab itulah bila adanya penubuhan Malayan Union, kuasa British semakin kuat. Jadi apa segala yang ada dalam tanah Melayu, yang ada di tanah Melayu, British akan cuba kuasai. Jadi sebab itulah orang-orang Melayu dan raja-raja Melayu menentang habis-habisan tanah Malayan Union ini. Okay. Siapa yang dah siap boleh beritahu cikgu macam biasa. Dah. Okay. Jadi kita terus pergi ke poin yang seterusnya, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. Jadi apa yang berlaku pada Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okay, berlakunya gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu terbentuk melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. Apa dia 2 buah negeri-negeri Selat? Melaka dan Pulau Pinang. Okay. Melaka dan Pulau Pinang. Jadi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okay. Pada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 sudah adanya pengagihan kuasa antara kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okay, jadi pengagihan kuasa peringkat persekutuan dan negeri menandakan bermulanya era moden amalan persekutuan di negara kita. Okay, pada masa itu Pesuruhjaya Tinggi British dilantik sebagai ketua persekutuan. Raja-Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Okay, pada masa itu British masih ada. Okay, British masih ada, British masih menguasai pada bahagian-bahagian tertentu terutamanya dalam pentadbiran. Okay, di mana Raja-Raja Melayu memerintah negeri, jadi Pesuruhjaya Tinggi British dilantik sebagai ketua persekutuan. Di mana ketua persekutuan ni kalau sekarang, ketua persekutuan ni ibaratnya macam Perdana Menteri. Okay. Jadi Pesuruhjaya Tinggi British ni besarlah kuasanya pada masa tu. Okay, jadi pada masa tu Raja-Raja Melayu, apa-apa keputusan yang Raja-Raja Melayu hendak buat, mestilah berdasarkan nasihat Pesuruhjaya Tinggi British. Macam itulah pada masa tu dikatakan Raja-Raja Melayu diberikan hak oleh British untuk menerima nasihat daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Okay. Pada masa ni British sudah kurang sikit lah dalam menguasai tanah Melayu. Tetapi masih ada lagi campur tangan British dalam pentadbiran. Okay. Tapi pada masa tu Raja-Raja Melayu selepas pertumbuhan Malayan Union, selepas terbubarnya Malayan Union ni, jadi kedaulatan Raja-Raja Melayu sudah dikembalikan. Okay, jadi pada Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, kuasa Raja-Raja Melayu sudah kembali. Okay. Jadi pada masa tu hak-hak yang ada yang untuk rakyat-rakyat di Tanah Melayu juga sudah dikembalikan, sudah ada. Okay, jadi pada masa ni kuasa Raja-Raja Melayu sudah menonjol kembali, sudah ditingkatkan kembali. Okay, jadi kedaulatan raja pada masa tu sudah diperkuatkan. Okay, pada masa tu British tidak ada lagi menguasai secara sepenuhnya. Tetapi pada masa tu, pada masa Persekutuan Tanah 1948, Raja-Raja Melayu memerintah tapi berdasarkan nasihat Pesuruhjaya Tinggi British. Okay. Okay, jadi kita tengok Persekutuan Tanah Melayu 1997. Okay, pada masa ni sudah merdeka. Okay, pada 31 Ogos 1997 muncul Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
Persekutuan yang berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1997 mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicinkan pentadbiran negara yang berdaulat. Okey, pada masa ni kemerdekaan sudah diperolehi oleh Tanah Melayu. Okey. Jadi jawatan YDPA diwujudkan sebagai ketua persekutuan. Jadi konsep persekutuan diperkukuh dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997. Okey. Jadi jawatan Di-Pertuan Agong ni hampir samalah. Maksudnya YDPA ni sebenarnya diambil dari Raja-Raja Melayu. Okey, jadi YDPA dan juga Raja-Raja Melayu daripada institusi beraja. Jadi pada masa tu konsep persekutuan dah diperkukuhkan dengan sistem raja berperlembagaan, di mana kalau sebelum merdeka Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa mutlak, di mana Raja-Raja Melayu bebas melakukan apa sahaja. Undang-undang pun bebas dilakukan oleh raja. Apa sahaja raja nak, raja akan ubah undang-undang tu sendiri. Okey, tak ada suara rakyat. Rakyat tak berhak bersuara. Okey, pada masa tu kuasa sepenuhnya berpusat kepada raja. Tidak ada pembahagian kuasa pada masa tu. Okey, jadi kuasa sepenuhnya pada raja dan raja bebas melakukan apa sahaja. Dan jika pada masa tu raja ada buat kesilapan, raja tidak akan didakwa di bawah undang-undang. Raja ni terkecualilah sebab raja mempunyai kuasa mutlak. Itu sebelum merdeka. Okay, tapi kalau selepas merdeka, sebab itulah ada sistem raja perlembagaan di mana raja termaktub di bawah undang-undang. Okay, kalau ada raja buat kesilapan, mereka akan dibicarakan di mahkamah khas. Mahkamah khas itu untuk raja-raja. Okay, dan demokrasi berparlimen. Okay, demokrasi berparlimen seperti yang kita dah belajar sebelum ni, adanya suara rakyat melalui pilihan raya, pemilihan pemimpin, pembentukan kerajaan melalui pilihan raya yang dipilih oleh rakyat. Dan juga adanya kebebasan asasi serta pengasingan kuasa atau pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okay, jadi melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997. Okay. Jadi secara tak langsung persekutuan pada masa tu semakin kuat, semakin kukuh. Kalau sebelum ni tahun 98 dah adanya penetapan kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi pada 1997 Tanah Melayu dah merdeka. Jadi pada masa tu mereka dah mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan. Okay. Pada 98 belum lagi ada kerajaan persekutuan yang kukuh. Sudah ada ura-ura, maksudnya dah ada dia punya unsur-unsurnya. Tapi 97 ni makin mengukuhkan lagi, makin mewujudkan lagi kerajaan persekutuan yang ditubuhkan. Okey. Semua faham tak apa yang cikgu terangkan mengenai Persekutuan Tanah Melayu 98 dan juga 1997? Okey. Jadi cikgu tengok nota dekat depan.
Okay, siapa yang ada salin, kita ucap. Okay, Adi dah siap, Sulika Mia dah siap, Azlin dah siap, okay, Aik. Okay. Lana dah siap, Syabinisma dah siap. Baik semua, Amir Iskandar, Azmi, jadi siapa lagi? Danny, Husna Yamin, Sophia, Kena, Zikri. Dah siap. Kelaku ni memang nama awak Kelaku. Memang nama awak ya? Cikgu minta maaf tau sebab tanya. Sebab cikgu nak ambil kehadiran kejap lagi. Oh, Kalish. Akil Kalish ke? Kalish?
Oh, pemain nama Kelaku. Hakim. Nama, kamu ambil nama daripada mana Kelaku tu? Hampir tak kenal cikgu. Okay, cikgu nasihatkan dia masing-masing yang apa kalau cikgu dah kenal tak apa. Okay. Yang cikgu masih belum kenal lagi, okay, cikgu nasihatkan kamu bagi nama bagi apa sebenarnya nama sebenar, okay, supaya dapat memudahkan cikgu ambil kehadiran setiap kali kelas nanti. Oh, nama kat sekolah, ID. Boleh lah, siapa boleh lah follow ID kan, ID Kadis. Saya nak on mic tapi rosak. Oh, okey. Tak apa. Mic rosak cikgu tak boleh lah dengar kamu cakap apa. Kalau cikgu tanya apa-apa, boleh cikgu. Dalis.
Jadi apa-apa hal kamu mesti ingat dengan konsep, dua konsep yang berkaitan dengan sistem pentadbiran di negara kita, iaitu konsep raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Okay? Jadi dua konsep ni merupakan identiti negara kita. Tak ada salah satu, maksudnya kita kehilanganlah kedaulatan negara kita. Okay? Jadi sebagai selingan, siapa ada tengok berita mengenai kapal terbang Israel ada lalu ruangan udara di Malaysia. Siapa ada dengar? Tengok berita. Okay, hari tu beberapa hari lepas kapal terbang Israel lalu ruangan udara kita. Pada masa tu ramai yang persoalkan kenapa pihak TUDM tak alert. Lepas minggu baru pihak pertahanan, pihak TUDM keluarkan kenyataan. Dan baru-baru ni juga semalam ke hari ni? Semalam cikgu rasa. Siapa yang lalu? Pesawat dari China pula lalu ruangan udara Malaysia. Tapi pada masa ni TUDM berjaya pintas. TUDM menggunakan pesawat untuk memintas dan memberi amaran kepada pesawat China. Kenapa kapal terbang Israel tu TUDM tidak merasakan satu ancaman yang besar. Tapi kenapa pesawat China tu merupakan satu ancaman yang besar. Kalau kamu tengok pernyataan yang diberikan kepada oleh TUDM, mereka mengatakan kehadiran pesawat China pada masa tu dekat ruangan udara di Malaysia yang berdekatan dengan Laut China Selatan, kalau tak silap cikgu, sangat memberikan ancaman besar kepada Malaysia. Cuba kenapa? Oh ya, kena bully kat Twitter. Siapa kena bully? Tu, Israel. Israel tu disebab dia lalu udara yang kapal terbang Israel lalu tu merupakan laluan udara yang memang secara umumnya memang laluan antarabangsa. Sebab tak masuk ruang udara kita. Betul Lisna. Okay, sebab dia dekat atas lagi. Sebab itulah Israel tak dipersoalkan. Walaupun Israel tu memang tak ada pun hubungan diplomatik dengan negara kita. Tapi sebabkan laluan yang Israel gunakan tu merupakan laluan antarabangsa. Contohnya senang kata macam highway lah. Highway yang kalau dekat darat highway yang kita selalu guna tu kan. Tu merupakan mungkin guna laluan udara kerajaan langit ayah bin amboi. Nobody knows. Mungkin ada satu dimensi lain kot dekat langit tu Kalis. Sebab koordinat yang kapal terbang Israel lalu tu merupakan memang laluan setiap kapal terbang boleh lalu lah. Dia tak masuk lagi ruang udara Malaysia. Macam kita lah, macam kalau dekat kita ni kalau dekat darat kita ada sempadan-sempadan negeri. Selangor ada sempadannya, Johor ada sempadannya. Macam sama juga dengan ruangan udara. Ada juga sempadan-sempadannya. Sempadan yang negara lain tak boleh masuk. Tapi kapal terbang Cina tu memang dia memang dah masuk ruangan udara Malaysia. Dan memang dah masuk dalam koordinat had sempadan ruangan udara Malaysia. Dan ditakdirkan dan kebetulan pada masa tu pesawat Cina berada di tempat yang mereka dah lama aim. Cina dah lama aim. Cina ni dengan Malaysia sebenarnya ada konflik berkaitan dengan perebutan tempat atau perebutan kawasan. Dari dulu Cina nakkan kawasan tu tapi tak dapat. Jadi tempat yang Cina nak tu sangat berdekatan ataupun memang kat tempat tu lah Cina tu pergi. Memang Cina tu dah lama aim dekat tempat tu. Tapi Cina tak dapat lah dari sampai sekarang. Sebab itulah Malaysia boleh mengatakan
satu ancaman besar. Tak boleh Usna. Sebab kita ada walaupun macam tu tapi kita masih ada hubungan diplomatik dengan China. Pertahanan pun kita ada hubungan diplomatik. Pertahanan, ekonomi. Okay. So kita tak boleh tembak sesuka hati lah. Kemungkinan mungkin akan tembak tapi selepas beberapa amaran pun. Okay. Sebab China ni mungkin pesawat China ni pertama kali masuk udara Malaysia tak pernah nak masuk. Jadi pada masa ni UDM hanya memberikan amaran. Okay. UDM memintas lah. Dengan populasi kita nak lawan dengan orang China. Habis dunia kita. Siapa yang reka politik? Siapa yang reka politik? Kalah amaran tak diendah. Penikir amaran tak diendahkan baru boleh. Kalau amaran tak diendahkan kemungkinan adalah tu. Mungkin ada langkah-langkah ni lah. Dia taklah tembak terus. Mungkin Malaysia akan cuba berdiplomasi lah dengan kerajaan China. Mungkin ketua Angkatan Tentera Malaysia akan berhadapan dengan ketua Angkatan Tentera dekat sana, dekat China. Kalau seboleh-bolehnya kita nak elakkan peperangan lah. Sampai dengan keadaan sekarang ni, dengan Israel yang ada aim negara kita, betul, mengadu kat PBB pun boleh. Mengadu dekat PBB. Jadi di situ memang PBB tu merupakan medan untuk perbicaraan antarabangsa. Untuk perbincangan antarabangsa kalau ada negara-negara tak puas hati tentang negara ni, contohnya kita lah, contohnya kalau kita dah bagi warning, dah mintas tapi tak boleh juga, tak jalan, kita mengadu dekat pihak orang tengah iaitu PBB. Kita tak boleh suka hati tembak sebab bila kita tembak nanti ada isu lain yang muncul dan China akan banyak kesan, China akan memusuhi negara kita dan banyak kesan. Kalau amaran tak diendahkan tu dia tak boleh suka hati sebenarnya. Tembak tu merupakan jalan yang betul-betul terdesak. Okay, semua dah habis salin dah? So yang poin nombor 5. Okay, jadi kita pergi ke poin yang terakhir iaitu Persekutuan Malaysia 1963. Okay, jadi pada 16 September 1993 berdasarkan perjanjian Malaysia maka lahir sebuah persekutuan yang terdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu, Singapura dan 2 buah negeri Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Persekutuan ini dinamakan Malaysia. Inilah hari Malaysia, okay, pada 16 September 1963. Pada masa inilah Tanah Melayu dinamakan sebagai Malaysia. Okay. Pada masa ni Singapura merupakan sebahagian daripada Tanah Melayu. Okay, pada tahun bila Singapura keluar dari Malaysia? 1965. Okay, betul. Okay, pada tahun 1965 Singapura keluar daripada Malaysia. Okay, jadi itu berkaitan dengan poin mengenai Persekutuan Malaysia 1963.
Okay, siapa yang dah habis salin? Boleh terus. Okay, Adi dah siap. Okay, Azrin dah siap. Okay. Okay. Okay, kalau dah habis salin, sekejap je. Okay, jadi untuk hari ini pembelajaran kita iaitu mengenai latar belakang sistem persekutuan di negara Malaysia. Okay. Daripada persekutuan 1896 hingga kepada 1997 kepada 1946 pada masa ni masih belum terbentuknya persekutuan secara khusus. Okay. Jadi pada tahun 1998 barulah adanya penetapan kuasa antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okay, jadi pada masa ni bermulanya pengalihan kuasa. Okay, jadi pada persekutuan 1997 sistem persekutuan dah diperkukuhkan, kerajaan persekutuan dah ditubuhkan. Okay. Sampailah sekarang. Okay. Okay, jadi cikgu nak tanya, okay, siapa yang semua faham tak apa yang kita belajar pada hari ini? Ada yang nak bertanya? Cikgu buka sesi bertanya. Soalan. Okay, Khalis faham. Okay, yang lain. Akmal, Wajihah, Amah, Nina, Fahana Balkis, Ani. Okay, faham. Okay. Okay, Hakim faham. Okay, faham. Okay. Jadi kita pergi buka link ataupun siapa yang dah print modul. Okay, buka modul yang cikgu bagi. Okay. Kalau siapa yang belum print lagi, buka link yang cikgu beri. Okay, cikgu share balik semula tu untuk minggu 1. Okay. Semua dah ada modul di tangan masing-masing. Semua dah buka ataupun siapa yang belum beri modul, boleh buka link yang cikgu beri. Semua dah buka? Okey. Okey, jadi kamu tengok buku surat pertama mengenai soalan struktur. Okey, bab 4.1 latar belakang sistem persekutuan di Malaysia. Okey, cikgu minta kamu jawab soalan 1 dan 2 dahulu. Okey, maksud persekutuan dan juga mengenai urutan sejarah pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Okey. Jadi cikgu beri masa untuk kamu untuk menjawab. Di dalam 10 minit boleh tak kamu jawab untuk 2 soalan? Boleh? Okey. Yang masuk sekutuan tu Ya betul Usna. Yang ada soalan pertama maksud persekutuan, yang kedua mengenai jelaskan urutan sejarah pembentukan sistem persekutuan. Sekejap je. Cikgu
sampai soalan berapa? Soalan 1 dan soalan 2 saja ambilkan dah. Muka soalan 1 tu saja. Soalan 1. Soalan nombor 2 tu dia ada 5 urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 urutan. Jadi kamu boleh tengok soalan 1 dan 2. Okey. Kamu boleh buat. Sementara tu cikgu nak ambil kehadiran sekejap. Dapat gambar satu. Cikgu saya Nisrina, saya guna akaun Zoom mak saya. Okey Nisrina. Sekejap cikgu take note sekejap. Okay, kalau ada sesiapa yang guna nama lain selain daripada nama sendiri, okay, boleh beritahu dekat chat. So cikgu nak ambil kehadiran. Okay, Husna Yamin. Oh, Anani Yamin Okay. Itulah cikgu nampak Husna Yamin. Lepas tu cikgu macam sama dengan nama Hanani Yamin. Macam cikgu cakap okay, mungkin nama yang sama kot, mungkin orang lain. Okay, Hanani Yamin. Okay. Cikgu senang nak kenal lah pada masa akan datang. User ni siapa Boleh beritahu siapa? Rata cikgu dah hampir kenal. Ahmad. Okay, macam biasa kalau sesiapa yang dah siap boleh beritahu dekat chat.
Okey, Khalis dah siap, Adik dah siap. Okey, yang lain? Okey, Syabilisma dah siap, Sabrina dah siap. Okey, kita tunggu yang lain dulu. Okey, yang lain kalau dah siap jangan lupa tulis dekat ruangan komen. Jangan tidak lagi sebentar lagi. Okey, dah siap. Okey, kita terus bincang saja. Okey. Okey, yang soalan pertama, apakah maksud persekutuan? Okey, siapa boleh beri jawapan? Cuba share jawapan dekat ruang komen. Ataupun boleh juga share melalui audio, cikgu. Siapa nak kongsi jawapan mengenai soalan pertama, apakah maksud persekutuan? Okey, Khalis, gabungan untuk beberapa buah negeri untuk membentuk sebuah negeri yang bersekutu. Okey, betul. Okey, selain daripada tu, okey, kalau contohnya, kalau soalan mengenai maksud persekutuan, kalau ada 2 markah ataupun lebih daripada tu, kamu boleh tulis jawapan lebih daripada 1. Okey, contohnya maksud. Okey, maksud dah betul. Okey. Ternyata beberapa buah negeri dah membentuk sebuah negara bersekutu. Okey, selain daripada tu, apa ciri-ciri persekutuan yang ada? Apa yang ciri-ciri sebuah persekutuan ada? Mempunyai kerajaan persekutuan ataupun kerajaan pusat dan kerajaan negeri, okay? Serta pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okay, betul Liana. Okay, antara ciri-ciri persekutuan ialah mempunyai kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan atau kerajaan pusat. Okay. Selain daripada itu, adanya pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okay. Kalau soalan 2 markah, kamu boleh tulis lebih daripada 1 jawapan. Okay. Ataupun kalau kamu nak tulis maksud sahaja pun boleh, tapi huraikan sedikit. Okay, semua boleh tak? Okey, boleh. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Jelaskan urutan sejarah pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Okey. Jadi untuk persekutuan 1896, okey, apa jawapan yang kamu tulis? Okey. Okay, kebiasaannya untuk persekutuan 1896, okay, dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay, jadi pada persekutuan 1896 ni mestilah berkuat kuasa pada tahun 1896. Okay, jadi kita terangkan lagi. Okay, jadi persekutuan 1896 ni tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Itu jawapannya. Okay, untuk Majlis Mesyuarat Persekutuan 1997 pula, kamu boleh tulis diskutu semula pada tahun 1997. Okay, tujuannya apa dia? Memperkemaskan tadbir urus persekutuan dan juga mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Itu antara jawapan untuk Majlis Mesyuarat Persekutuan 1997. Okay, semua jelas tak apa yang cikgu terangkan? Ada yang tak dengar suara cikgu? Okey. Okay, jadi kita pergi ke Kesatuan Malaya 1946, iaitu Malayan Union.
British berusaha untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka. Antara yang lain, adanya pembentukan sebuah kerajaan pusat di bawah kuasa Governor British. Selain daripada itu dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad sebab gagal dan gagal diteruskan. Itu antara poin-poin yang kamu boleh tulis di bawah Kesatuan Malaya 1946. Okey. Muka surat 2 kamu sambung, kamu ada buat tak? Atau kamu buat muka surat 1 saja? Semua buat tak muka surat 2? Yang sambungan daripada untuk urutan tu. Okay, satu je. Okay, Khalis buat. Okay, Adik buat. Okay, tak apa. Okay, jadi sekarang kita akan sambung bincang esok. Okay, Hakim surat pertama saja. Okay, tak apa. Okay, kita bincang surat 1 sahaja. Okay, kita akan bincang seterusnya pada keesokan hari. Okay, jadi kamu jangan lupa siapkan yang muka surat 2 mengenai 3 lagi urutan. Okay, boleh tak semua? Boleh. Okay. Boleh. Okay, boleh? Okay, jadi sekarang dah pukul 10. Okay, jadi cikgu harap kamu semua faham apa yang cikgu ajar pada malam ni. Kita jumpa keesokan hari. Okay, selepas kita bincang soalan untuk sambungan, nanti kita akan terus pergi ke bab 4.2. Okay. Okay, jadi cikgu ucapkan terima kasih sebab berjaya menghadiri kelas cikgu pada hari ini. Okay, selamat malam dan jangan lupa solat isyak. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Sama. Sama. Okay, sama-sama. Okay. Sama. Okay, sama-sama. Okay.